Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada hari ini bidang sirah Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termenterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Hudaibiyah terletak di antara Mekah dan Madinah, tetapi berdekatan dengan Mekah. Latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin, lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Thaniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budail bin Waraqah Al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Uthman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termenterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Isi Perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Isi perjanjian yang pertama ialah gencatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain.
Keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kesannya, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Kesimpulannya, perjanjian Hudaibiyah memberi kesan yang baik dalam menyebarkan agama Islam. Semoga video ini dapat membantu murid-murid memahami tajuk pada hari ini. Sekian, terima kasih.